Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan Ustaz Irwan selaku teman bicara kita pada pagi ini setiap hari Rabu dalam segmen Islam itu Indah. Seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Radio IKIM yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala telah terus memberi ruang dan peluang untuk kita menambah ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu ini menjadikan kita orang yang bijaksana. Ya, ini orang yang mengingati mati dan membuat persiapan untuk menghadapi kehidupan selepas mati, iaitu kehidupan yang hakiki dan abadi. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang hanya bijak sini, iaitu orang yang melupakan mati dan berangan-angan dengan keampunan Allah tanpa membuat apa-apa persiapan. Pada pagi ini saya ingin berkongsi, saya ingin mengajak diri saya dan juga semua para pendengar melihat bahawa Islam adalah agama yang sangat kaya dengan adab dan doa. Setiap hari kehidupan kita dilingkari ataupun dipenuhi dengan doa-doa dan adab-adab. Kalau kita fikirkan sikit daripada pagi tadi, bila kita bangun tidur dah ada doa dah, iaitu doa bangun tidur. Ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita pergi ke tandas, ada doanya. Kemudian kita makan, ada doanya. Berpakaian, ada doa. Kemudian kita nak naik kenderaan, semua ada doanya. Sekurang-kurangnya kita diajar oleh syariat, apabila kita nak melakukan sesuatu yang baik, kita ucapkan Bismillah dengan nama Allah. Dan kalau kita lihat mana-mana saja adab-adab yang ada dalam ajaran Islam, mesti dimulakan dengan doa. Apakah itu doa? Doa itu bukan pemberitahuan. Sebenarnya doa adalah pengaduan dan juga pengakuan kita sebagai hamba kepada Allah. Artinya apabila kita berdoa, kita mengaku kita hamba, kita mengadu kepada Allah dengan sifat-sifat kerendahan dan sifat-sifat kehambaan kita. Artinya apabila kita berdoa, Ustaz Irwan, kita akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah relevannya tajuk kita pada pagi ini yang saya ingin kongsikan, iaitu bersama Allah tidak gelisah. Artinya apabila kita sentiasa melazimi dan menjadikan budaya dalam hidup kita, sentiasa berdoa dan menjaga adab-adabnya, insya-Allah hidup kita akan sentiasa bersama dengan Allah. Dan apabila kita bersama dengan Allah, kita tidak akan gelisah. Manusia ni lemah, sedangkan kehidupan adalah kehidupan yang sangat menguji dan sangat mencabar. Kita lemah, ya Ustaz Irwan, sebagai hamba kita tak tahu apa yang baik untuk kita sendiri. Sebab itu selalu dikatakan ilmu kita sangat terbatas. Ilmu Allah maha luas. Kudrat kita terhad, tetapi kudrat Allah tidak ada limit ataupun tidak ada had. Justru kita tidak tahu apakah sesuatu yang berlaku pada diri kita ataupun apa yang telah terjadi kepada diri kita dan sedang kita alami, hakikatnya ataupun rahsia sebenarnya kita tak tahu. Apakah itu baik atau tidak, kita tak tahu. Cuma sebagai manusia selalunya kita mengharapkan yang indah-indah lah, yang setuju dengan diri kita lah, yang manis-manis, yang indah-indah. Kita tidak suka yang pahit, yang pedih, yang sakit, kita tak suka. Jadi apabila berlaku sesuatu yang berlawanan dengan kehendak kita dalam hidup ni, selalunya kita diserang gelisah. Ya, sebab kita tak suka. Ya. Mengapa kita gelisah? Kerana kita menghadapi sesuatu yang kita tak suka, dan yang kita tak suka itu sebenarnya takdir daripada Allah. Artinya kita tidak memilih untuk bersahabat dengan takdir, tetapi kita memilih untuk berkrisis dengan takdir. Jadi di situ ada gelisah. Manusia moden hari ini, khususnya Ustaz Irwan dan para pendengar yang dikasihi sekalian, sentiasa menghadapi 4 peperangan, ya, iaitu pertama, dia berperang dengan manusia lain. Apabila berlaku sesuatu yang tidak diingininya, sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang dikehendaki, dia menyalahkan orang lain. Dia blame others, maksudnya dia menyalahkan orang lain, kemudian dia menuduh orang lain dan sebagainya. Itu dia bergaduh dengan, dia berkrisis, dia berperang dengan orang lain.
Ataupun dia berkrisis dengan dirinya sendiri. Dia berperang dengan dirinya sendiri. Menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku tak buat begini? Kalau aku buat begini, tak jadi begitu. Jika aku bertindak macam ni, tidak jadi macam tu. Jadi, jika dan kalau tu sentiasa ada di dalam dirinya, yang itu adalah indicators peperangan sedang berlaku dengan dirinya sendiri. Tadi dia berperang dengan orang lain. Yang kedua, dia berperang dengan dirinya sendiri. Ataupun manusia memilih untuk berperang ataupun berkrisis dengan alam. Ya. Apa saja tak kena. Kalau hujan, dia kata sejuk sangat, banjir dan sebagainya. Kalau kemarau seperti hari ini ataupun sepagi masa ini, kita kata kenapa panas sangat, kenapa rumput kering dan sebagainya. Jadi dia sentiasa tak kena dengan alam. Artinya dia berperang dengan alam. Dan akhirnya manusia ini gelisah apabila dia berperang ataupun dia berkrisis dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita sebagai hamba, kita tidak menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah berlaku suatu yang meresahkan kita. Saya ingin membawa satu metafora ataupun satu bayangan, satu tamsilan ya Ustaz Irwan. Katalah bayangkan ya dengan emosi kita. Bayangkan kita sedang berjalan-jalan di tepi pantai ketika matahari sedang terbenam. Bayangkan kita sedang berjalan di pantai ketika matahari terbenam. Kita akan melihat warna alam begitu cantik. Oren ada, jingga ada, kuning keemasan ya. Waktu senja lah. Waktu terbenam tu. Apa yang kita buat? Selalunya kita melihat saja alam dan kita menikmati lukisan alam, iaitu mahakarya daripada Allah ini. Ya? Jadi kita tidak memilih untuk berkrisis dengan lukisan alam. Tetapi kenapa anehnya kita tidak melakukan sikap yang sama ataupun rasa hati yang sama tidak ada apabila kita menghadapi lukisan takdir. Kita tak dia kata pada alam tu, kalau kita lihat di tepi pantai, kita tengok awan tu, di sana kurang kuning, kita kena tambah oren. Oren tu terlalu banyak, kita kena bubuh sikit warna jingga. Kita tak kata gitu, kita hanya melihat dan menikmati. Tetapi apabila lukisan takdir daripada Allah yang Allah lorek dalam kanvas diri kita, kita selalunya mengatakan, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Jadi artinya waktu itu kita tidak menikmati, kita tidak bersahabat dengan lukisan takdir. Sedangkan kalau kita bersahabat dengan lukisan alam, ada ketenangan. Sekiranya kita bersahabat dengan lukisan takdir yang juga datang daripada Allah, insya-Allah kita tidak akan gelisah. Sebagai manusia yang lemah, bukan berarti kita pasrah dan kita totally surrender tanpa berbuat apa-apa. Menyerah totally, tidak berbuat apa-apa. Sebagai orang yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang begini ya Ustaz Irwan ya, guru-guru kita mengajar kita, murabi kita mengajar kita bahawa kita wajib berusaha dengan diri kita. Kita wajib berusaha dengan tenaga yang ada pada kita. Namun kita kena iktikadkan di dalam hati bahawa usaha kita tidak memberi bekas. Yang memberi bekas Allah jua. Jadi artinya dalam akidah kita, apabila berhadapan dengan apa yang kita nak lakukan ataupun apa yang telah berlaku pada hidup kita, yang pertama kita berusaha untuk mengatasinya. Bukan berartinya pasrah bulat total begitu saja. Berusaha, tetapi kita menyerah kepada takdir, kerana takdir itulah sebenarnya yang memberi bekas, bukan usaha kita. Subhanallah, sebab itu dalam ajaran Islam kita lihat kita orang kata dikepit ataupun mukadimahnya doa, akhirnya doa. Cuba kita lihat ya. Sebelum kita usaha, kita kena doa. Sebelum kita usaha, kita doa. Semasa kita berusaha, kita bertawakal dan kita mengharapkan husnuzan yang baik daripada usaha kita. Dan apabila kita usaha lagi, kemudian akhirnya di ujung kita doa lagi. Jadi di awalnya doa, di pertengahannya tawakal dan sangka baik, dan di akhirnya juga doa. Subhanallah, ini menunjukkan kita sentiasa bersama dengan Allah. Doa itu artinya kita mengaku mengharap kepada Allah. Tawakal artinya kita menyerah kepada Allah. Husnuzan, kita bersangka baik apa usaha kita tu Allah akan berikan yang baik. Dan yang ketiga, kita selalu berdoa juga selepas kita berusaha. Jangan lupa, selalunya Ustaz Irwan, saya ingin berkongsilah satu jenaka lucu ya, tapi ada nilai tarbiyahnya. Selalunya kita yang lupa ni, doa makan ke doa selepas makan?
Selalunya kita doa selepas makan. Selalunya doa Allahumma barik lana semua ya. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, kita akan terlupa. Tetapi tidak begitu ya. Mulai sekarang marilah kita pertama sebelum makan kita berdoa dan selepas makan kita berdoa. Bukan saja dengan makan, begitu juga ketika kita mentelaah pada pelajar-pelajar. Begitu juga kepada para pekerja yang berusaha. Begitu juga kepada para peniaga yang sedang berniaga. Bukakan dengan doa dan akhirkan dengan doa. Jadi artinya kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebelum kita berbincang dengan para pendengar ya, apa kesan ataupun impaknya apabila kita bersama dengan Allah ya? Apa impaknya apabila kita berusaha dan usaha kita berjaya? Maksud berjaya itu dalam definisi kita lah ya. Berjaya artinya berlaku seperti mana yang kita kendaki, yang kita inginkan. Waktu itu kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah tu segala puji bagi Allah. Kita nafikan usaha kita, bukan kerana kepandaian kita, walaupun kita dah cuba dengan ilmu kita, bukan dengan kudrat kita, walaupun kita dah cuba sehabis daya. Waktu di hujung tu kita kata Alhamdulillah, puji tu ke atas Allah. Alhamdulillah lah, tenang. Tetapi sekiranya kita dah usaha dengan baik, Ustaz Irwan, dengan doa ya, dengan selepas usaha pun kita doa lagi dah bersama Allah, tetapi berlaku sesuatu yang berlawanan dengan kehendak kita. Kita bukan Tuhan, kita hanya hamba. Hamba kena menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu kita tak, orang kata kita tak kecewa. Kita bersangka baik kepada Allah. Kerana apa? Kita tak tahu apakah suatu yang berlawanan dengan kehendak kita itu tidak baik. Subhanallah, satu analogi. Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi hadiah kepada hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi anugerah kepada hambanya. Kalau kita nak bagi hadiah selalu Ustaz Irwan, kita akan balut hadiah kita, betul? Kata jam, ataupun pen, ataupun apa-apa saja cenderung hati. Selalunya kita tak bagi begitu saja, kita akan balut. Dengan itu kita ribbonkan dia dengan warna ya. Allah Subhanahu Wa Taala pun membalut hadiahnya. Allah juga membalut juga anugerahnya. Allah kadang-kadang membalut kejayaan kita, kebahagiaan kita dengan apa yang dinamakan kepahitan, kerugian dan kegagalan. Itu Allah balutkan. Jadi subhanallah, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri apa yang kita inginkan walaupun kita berusaha, kerana Allah nak bagi yang lebih besar daripada itu. Jadi pada pandangan kita tentulah rugi, tetapi tidak. Kalaulah kita tahu anugerah selepas ini yang Allah nak bagi lebih besar daripada itu, subhanallah, waktu itu kita tenang. Katalah kita hilang duit sekarang ni ya. Kita dah jaga dengan dompetnya, kita betul-betul tiba-tiba terhilang. Kita sangka baik dengan Allah. Mana tahu di dalam takdirnya yang tak dapat kita baca, tetapi kita kena sangka baik, Allah nak gantikan yang kita hilang sedikit dengan yang lebih banyak. Itu. Yang kedua, Allah nak undurkan kita. Kadang-kadang bila kita nakkan sesuatu di hadapan, Allah seolah-olah menyekat dan menolak kita mundur ke belakang. Kita kata, kenapa terjadi begini? Rupa-rupanya ketika kita mundur ke belakang itu, artinya kita nak mengambil lonjak untuk melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Allah takdirkan begitu pada hidup kita. Jadi artinya orang yang bersama Allah tidak gelisah. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana orang yang berpisah dengan Allah. Subhanallah. Kejayaannya ataupun apa yang dia suka itu berlaku dalam hidup pun tidak akan memberi ketenangan bagi hatinya. Dia lupa memuji Allah. Bukan saja dia lupa memuji Allah, tetapi dia membesarkan keegoan dan ketakburannya. Dia rasa semua itu datang daripada dia. Apa terjadi pada orang ego, Ustaz Irwan, para pendengar? Orang yang ego akan dibenci oleh Allah. Dan orang yang ego akan dibenci oleh manusia. Artinya, dengan kejayaan tu, hujung juga gelisah. Walaupun apa yang dikehendak kita berlaku. Cuba kita tengok diktator dunia. Jangan tengok Fir'aun Namrud sajalah. Diktator dunia. Di mana akhir mereka? Kadang-kadang mereka mati terbuang. Kadang-kadang mati di tengah rakyat sendiri. Kadang-kadang mereka terpenjara. Kadang-kadang mereka macam mana? Mereka menghadapi sakit jiwa. Ini yang berjaya. Ya? Kalau kita gagal, macam mana? Kalau kita tidak bersama Allah, gagal. Lagilah susah. Yang dah kita tak mau, kita pula tidak ada pergantungan kepada Allah. Bila kita gagal, kita tidak akan sabar, kita tidak akan redha. Dan waktu itu kita akan menyalahi takdir.
kita akan gelisah, kita akan stres, dan akhirnya kita putus asa dan kecewa. Subhanallah, saya nak akhiri segmen ini sementara sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'arij, surah yang surah yang ke-57 ayat yang 19 sampai 23. Saya tidak tafsirkan kerana saya bukan ahli tafsir siapa, tetapi cukup dengan terjemahan saja kita akan dapat satu peringatan daripada Allah, dan kita dapat satu pencerahan prinsip-prinsip dengan apa yang kita telah bincangkan pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Itu manusia. Tabiatnya resah gelisah. Iza massaus syarru jazua. Maksudnya apabila ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Ni apa yang dia tidak kendaki ataupun sesuatu yang berlawanan dengannya, dia akan rasa resah dan gelisah. Bagaimana kalau dia mendapat? Wa iza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia beroleh kesenangan, ini senang, dia sangat bakhil dan kedekut. Bakhil dan kedekut ni, dia ada bakhil satu, kedekut satu. Kedekut ni, dia kedekut dengan orang. Dia tak boleh memberi kepada orang. Bakhil ni lebih hebat daripada itu. Dia kedekut dengan diri sendiri. Dengan diri dia pun dia sekat. Akhirnya dia akan terhimpit dengan apa yang dia dapat, yang dinamakan kesenangan itu. Siapa yang bebas daripada dua itu? Illal musallin, iaitu kecuali orang-orang yang mengerjakan solat. Artinya apabila kita mengerjakan solat, solat itu silah, hubungan kita dengan Allah. Artinya waktu itu seorang yang solat ialah seorang yang bersama dengan Allah. Dia saja yang bebas daripada kesusahan, daripada kegelisahan, dan daripada bakhil dan kedekut. Dan Allah tambah lagi penekanan alladzina hum ala solatihim daimun. Artinya iaitu mereka yang tetap mengerjakan solatnya. Bukan saja dia mengerjakan solat, tetapi dia daim ataupun dia istiqamah, dia konsisten dengan solatnya. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini kita dapat sedikit muhasabah pada diri kita supaya kita bersama dengan Allah pada setiap ketika dan masa, sama ada dalam senang atau susah, dalam hitam dan putih, dalam cerah ataupun gelap, insya-Allah. Satu persoalan daripada rakan kita di Facebook, Ustaz, Insya-Allah. Katanya di sini katanya kita ni selalu juga merungut, kan? Jadi mungkin dalam merungut tu, adakah itu kita tidak rasa ada bersyukur pada Allah? Bermaknanya di situ? Ya, kalau kita lihat merungut ni masih lagi kecil lah dibanding dia, tapi dia sejenis keluhan juga. Sejenis keluhan juga. Kalau kita tidak jaga merungut ni dalam hidup kita, kalau sekali-sekali tu terpacul ataupun terlontar sebagai manusia yang lemah, kita kadang-kadang berlaku begitu juga. Tetapi tidak yang merungut tu menjadi satu budaya ataupun satu tabiat. Sikit-sikit merungut, sikit-sikit merungut. Jadi apabila kita lazimi merungut dalam hidup kita, akhirnya kita jadi mengeluh. Mengeluh tu, kemudian daripada mengeluh tu jadi nanti kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kita. Akhirnya hidup kita akan murung. Itu yang dikatakan stres dan sebagainya. Jadi daripada situlah nanti akan pergi kepada penyakit-penyakit mazmumah yang lain. Jadi artinya merungut ini kita kena kawal daripada awal lagi. Jadi bila kita merungut, terus kita kata astagfirullah. Jadi sebab itu dalam hidup kita, Ustaz Irwan, sebagai satu satu tips lah, bukan satu tips lah sebenarnya, satu panduan yang penting. Kita sentiasa membanyakkan istighfar dan selawat. Bila kita berlaku saja astagfirullah, kita melihat dosa kita, kan, dan waktu astagfirullah tu kita merujuk semua kepada Allah. Dan selawat itu saya ingin dengar kata ulama muda kita yang Syekh Abdul Qadir Al-Jufri, Syekh Abdul Qadir, dia kata bila kita berselawat, hakikatnya bila kita berselawat kita ingat Rasulullah, dan Rasulullah itu dekat dengan Allah. Jadi apabila kita berselawat, kita kata sallallahu alaihi wasallam, artinya ingat Allah, bersama dengan Allah sekali waktu itu. Sebab tu orang yang bersifar dan berselawat, insya-Allah dia akan ada ketenangan kerana dia bersama dengan Allah dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam
dalam hidupnya. Bersama tu masuk quote and unquote lah, ya, yang dikatakan sentiasa bersama dengan orang soleh ini. Ada panduan dalam syariat dikata min zikri solihin tanzilur rahmah. Min zikri solihin tanzilur rahmah. Apabila kita menyebut orang soleh, rahmat tu akan turun pada kita. Jadi siapa lagi yang lebih soleh dalam kehidupan ini, Rasulullah. Jadi lepas ini pesan saya pada diri saya sendiri dan juga para yang mendengar dan juga para pendengar semua, ya, ganti rungutan dengan istighfar dan selawat, insyaallah. Baik. Kita teruskan juga dengan tadi terima kasih kita ucapkan kepada Anita Hani, ya, atas persoalan tadi, dan kita teruskan pula di Facebook lagi. Syahidan Zali katanya, kita sudah berusaha melawan nafsu ataupun sifat yang jahat, tapi susah nak atasi. Mungkin daripada Ustaz sendiri, apa cara terbaik untuk kita mengatasinya, Ustaz? Ya. Tidak ada jalan lain apabila kita melawan nafsu. Artinya kita sudah berjalan di jalan mujahadah. Mujahadah itu artinya melawan hawa nafsu. Dan jalan mujahadah ialah jalan yang benar. Jadi Ustaz Irwan selalu dikatakan, kalau kita silap jalan, ya, sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Tetapi sekiranya kita di pertengahan jalan dan kita lihat jalan kita benar, apa yang kita perlu lakukan? Teruskan perjalanan. Artinya kita kena terus bermujahadah. Sebab tu selalu dikatakan mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis, ya. Jadi memang kesusahan itu memang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja adakan kerana itu ujian untuk diberi ganjaran yang lebih besar. Sebab itu bagi mereka ini yang penting iman. Bila orang beriman dia bijaksana. Saya katakan tadi awal tadi, bila bijaksana, kesusahan mujahadah di dunia ini dikira sedikit dan sementara berbanding dengan kesusahan yang begitu hebat dan begitu dahsyat dan kekal abadi pula di hari akhirat. Jadi orang yang bijaksana, dia rela menerima kesusahan yang sedikit demi melepaskan daripada kesusahan yang banyak. Dia rela menerima kesusahan yang sementara untuk melepaskan kesusahan yang abadi. Jadi itu. Kemudian berita gembiranya Ustaz Irwan dan juga kepada kita semua yang dalam proses mujahadah. Kita semua dalam proses mujahadah. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dalam Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah tak biarkan. Allah kata barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, nescaya akan kami tunjukkan pimpinan kami. Ya. Di sana pula ayat ini disambung lagi, Allah bersama dengan orang yang melakukan kebaikan. Jadi artinya apabila kita bermujahadah, Ustaz Irwan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Cuma kadang-kadang kita tidak sabar. Mungkin ada contohnya, Ustaz Irwan, ya, kita hanya selangkah saja lagi untuk mendapat bantuan Allah. Kita dah melangkah 99 langkah, katalah yang ke-100 itu Allah akan berikan bantuannya. Tetapi waktu 99 tu kita give up ke belakang. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rugi sangatlah begitu, ya. Jadi kita berterusan mujahadah dan insya-Allah dengan keyakinan Allah bantu. Dan tak cukup dengan kesungguhan, dengan sangka baik, kita mesti berdoa kepada Allah. Kalau Allah permudahkan kita, insya-Allah jalan yang payah tadi akan mudah. Jadi jangan lupa berdoa dalam bermujahadah, ya. Jangan kita lawan saja tanpa mengharap bantuan daripada Allah. Itu yang selalu dikatakan kalau dalam lawan hawa nafsu ni, kita minta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta waliya wa maulaha, ya. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Allah Subhanahu menjadi pemimpin kita untuk melawan hawa nafsu kita, insya-Allah. Alhamdulillah penjelasan yang terbaik daripada Ustaz. Juga satu persoalan juga daripada Raji Hassan tadi, dengan soalan tersebut terjawab daripada penjelasan Ustaz sendiri. Dan kita juga teruskan dengan Syahidan Zali pula di Facebook. Sifat ego susah hendak dibuang. Jika kita ada pangkat, harta dan berkemampuan, inilah yang menyebabkan manusia jadi begitu. Apa cara untuk membuang sifat ni, pendapat Ustaz sendiri? Ya, ego ni ibu kepada sifat mazmumah. Sebab ego ini, daripada ego dia timbul pemarah, dia timbul hasad, dia timbul kedekut dan sebagainya. Jadi ada kata ulama, ego adalah sifat mazmumah yang pertama timbul, ya. Ada katakan hasad, tetapi ada juga yang mengatakan ego, kerana ego lah, ya, iblis laknatullah, dia tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam, ya, sedangkan dia ibadahnya banyak, ya, ketaatannya dah beribu-ribu tahun, tetapi Allah uji dia dengan ego, maka waktu itu dia menjadi orang yang aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia akan jadi orang yang kafir, ya, yang menentang. Jadi ego ni Ustaz Irwan, kita rasa diri kita
lebih baik. Yang kedua, kita memandang hina, dan ketiga, kita menolak kebenaran. Itu tanda kita ego. Bagaimana kita nak lunturkan ego? Yang pertama mesti dengan ilmu. Dengan ilmu kita menyuluh. Macam kalau kita nak berubat lah Ustaz Irwan, mesti kita scan dulu scan. Apakah ada tumor, apakah ada batu karang, apakah ada kolesterol, kita scan dulu. Kita nak scan diri kita dengan ilmu lah. Sebab tu yang kita minta, Allahumma zidna ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang boleh menyuluh keaiban diri. Jadi kita nampak ego tu kita ada definisinya dalam ilmu. Ego tu ada tandanya, ada sebab-sebabnya. Ego kerana keturunan, ego kerana ilmu, ego kerana harta dan sebagainya. Ego kerana banyaknya pengikut. Banyak ego ni. Orang alim cara egonya cara ini, pemimpin cara egonya, dan orang miskin pun ada ego juga, kan? Jadi semua ni, jadi kita pada kedudukan mana kita gunakan ilmu untuk menyuluh. Itu pertama. Yang kedua, apabila kita sudah tahu yang kita ada ego, Ustaz Irwan, tidak ada jalan lain kecuali kita bermujahadah lah. Kita kena bertindaklah menekan ego kita, melawan ego kita tu, dengan berbuat sesuatu yang menentang hawa nafsu kita. Contoh, katalah kita ingin nama kita disebut-sebut, jadi kita cuba tekan supaya kita jadi low profile. Ketika orang tak sebut nama kita, kita rasa waktu tu kita rasa tak betah. Kenapa dia tak sebut nama aku, gelaran aku, kejayaan aku dan sebagainya. Waktu kita tekan melawan ego. Dan kita buat sesuatu, kata Imam Ghazali, cara kita mengubat penyakit batin ni macam juga penyakit lahir. Kalau panas lawannya mesti sejuk. Jadi kita kalau sejuk mesti lawannya panas. Begitu juga kalau ego ni nak membesarkan diri, kita buat kerja-kerja yang boleh apa Ustaz Irwan? Kita buat kerja-kerja kita yang boleh menjatuhkan ego kita. Contoh, kereta kita, bisa kata kereta kita besar. Satu ketika cuba pakai kereta yang buruk-buruk, kita pergi ke tengah orang. Bisa kata, cuba. Ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu daripada kita. Mereka melawan ego ni dengan, bukan saja dengan ilmu, tetapi dengan tindakan. Dan yang ketiga, ego ini boleh dibuang juga dengan panduan seorang guru mursyid, seorang murabi yang jujur, yang setia. Dia dah nampak ciri-ciri ego pada kita tu. Okey, dia kata ini zikrullah yang kamu kena amalkan untuk membuang karat ego. Ini mujahadah yang kamu kena lakukan. Kamu kena pergi duduk sini, kamu kena buat ini, kamu. Jadi dia bagi zikrullah, dan juga dia bagi set tindakan yang kita kena lakukan sebagai untuk membuang ego kita. Tetapi panduan-panduan daripada murabbi ini, panduan-panduan yang datang daripada ilmu ini tidak berguna kalau kita tidak gunakan untuk diri kita sendiri. Ini penting Sebab tu dalam buku yang kecil dulu saya baca waktu muda-muda dulu, ya ayyuhal walad, ataupun wahai anak oleh Imam Ghazali, dia kata kalau kamu ada ilmu umpama macam ada pedang yang sangat tajam, pedang yang sangat kuat, perkasa, tetapi kalau dilepaskan musuh tetapi kita tak ambil pedang tu untuk menghadapi musuh, tak guna juga apa-apa. Jadi ilmu yang tidak diamalkan, begitulah Jadi kita kena amalkan ilmu kita dengan panduan guru dan juga mujahadah yang kuat dalam diri kita sendiri, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan juga satu pertanyaan daripada Nur Fatihah Syafi'i, nak minta Ustaz ulang balik apa nama surah dan juga ayat yang Ustaz kongsikan tadi, Ustaz. Ya, saya ada catatkan di sini, subhanallah, terima kasih iaitu surah Al-Ma'arij, iaitu ayat 70. Minta maaf saya kata tadi 57 ayat 70. Surah yang ke-70, Ma'arijnya surah yang ke-70. Dia punya ayatnya 19 hingga ke-23. 19 ke 23 iaitu tentang betapa tabiat manusia itu asasnya resah dan gelisah apabila dia timpa kesusahan, apabila dia timpa kesenangan, illa juga yang dia kata melainkan orang yang solat dan orang yang konsisten dalam solatnya tadi. Sekali lagi saya ulang, Al-Ma'arij iaitu surah yang ke-70 ayat yang ke-19 hingga ke-23, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas pertanyaan daripada Nur Fatihah Syafi'i, dan kita cuba untuk dapatkan pemanggil waktu ini di talian 0362051500 sama kita seterusnya di talian. Halo, Assalamualaikum. Silakan kita dapatkan pemanggil berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Mungkin dalam keadaan yang
Yalah, tidak menentu waktu ini, mungkin juga dalam kita menantikan pemanggil berikutnya Ustaz dalam keadaan resah gelisah ni yalah, kita seakan-akan dah melupakan bagaimana keadaan diri kita sebenarnya Ustaz dengan apa yang kita lakukan, amalan-amalan kebaikan sehingga benda tu dah tercampak ke tepi. Cabaran-cabaran dalam kehidupan ini kadang-kadang kita terlupa bahawa kita ada senjata, kita ada panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya kita hanya ingat Islam kalau kita orang dah meninggal dunia orang baca Quran untuk orang yang dah mati tak salah, tetapi kalau Quran tu lebih berguna untuk orang yang hidup panduan-panduan yang diberikan dalam Al-Quran itu untuk menghadapi kehidupan. Contohnya beginilah Ustaz Irwan kita tengok dalam di dada-dada akhbar sama ada media cetak ataupun media elektronik sekarang ni betapa kita tak bayangkan orang Islam boleh terlibat begitu. Dulu kalau kita kata minta maaf sebagai contoh saja kalau kita tengok surat khabar orang ni mati membunuh diri, kita kata ini bukan orang Islam. Kita dah confirm dah tetapi sekarang kalau kita terkejut, kita baca orang Islam. Kemudian ada yang penderaan yang begitu dahsyat yang tak termasuk oleh akal kita. Misal kata ibu bapa mendera anak, dan kadang-kadang anak sekarang ni yang sampai menetak ayah dan sebagainya. Kenapa berlaku di kalangan umat Islam? Jadi puncanya tadilah kegelisahan, kegalauan dalam hidup, ataupun bahasa moden sekarang orang guna stres. Stres stres ini kita berpotensi orang yang stres ini, yang tidak dikawal ini yang di luar kawalan, dan stres yang melampau. Stres tidak semestinya buruk Ustaz Irwan dalam Islam, dan juga kalau kita belajar psikologi, stres ini memang perlu. Stres ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada diri manusia, kerana dengan sedikit stres itu yang boleh menolak untuk kita, mendorong kita untuk lebih mencapai prestasi dalam apa yang kita buat. Kerana stres menyebabkan kita fokus perhatian kita, jiwa kita, perasaan kita kepada apa yang sedang kita lakukan, kerana stres untuk tidak gagal, stres untuk tidak kecewa, menyebabkan kita melakukan usaha yang terbaik. Jadi stres ini penting. Tetapi apabila stres itu melampau, apabila stres itu tidak terkawal, ini yang kata kegelisahan tadi. Jadi menyebabkan kita merosakkan diri kita. Kalau kita tak merosakkan diri kita, kita merosakkan orang lain. Itu yang dikatakan berlakunya jenayah dan sebagainya. Tekanan, orang kata tekanan dalam hidup. Kemiskinan, misal kata harga barang naik, misal kata krisis rumah tangga. Subhanallah, kalau kita lihat para sahabat, mungkin kalau kita lihat yang dialami oleh mereka, orang kata kemelisitan ekonomi kalau dikatakan dalam kehidupan mereka lebih hebat daripada apa yang sedang kita alami sekarang. Tetapi mereka tidak stres. Mereka tidak stres kerana mereka ada cara untuk mengatasinya, prinsip-prinsip yang mereka amalkan dalam hidup, iaitu keimanan mereka, solat mereka, akhlak mereka dan sebagainya. Di sana ada tawakal, di sana ada qanaah, di sana ada segala-galanya. Kata khazanah-khazanah, senjata-senjata untuk menghadapi tekanan. Tetapi senjata itu nampaknya kita kunci saja, kita tak buka. Jadi akhirnya kita bergantung pada diri kita. Jadi tekanan ini, gelisah ini timbul apabila kita hanya bergantung kepada kudrat kita untuk menghadapi ujian yang berat. Kita hadapi dengan diri kita sendiri. Kita lemah Ustaz Irwan Kita sentiasa perlukan bantuan kepada Allah, daripada Allah untuk menghadapi kehidupan yang mencabar ini. Sebab itu bersama Allah tidak gelisah. Cuba bayangkan saya ada menulis sedikit tentang ini. Streskah kita kalau kita merasai bahawa Allah yang Maha Kaya bersama dalam menghadapi masalah kewangan ekonomi kita? Streskah kita? Cuma kita tinggal minta saja. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya dan Maha Pemurah. Kadang-kadang dalam hidup kita ada orang yang kaya tapi tak pemurah. Tapi Allah ni dahlah kaya, dia pemurah. Tapi hamba kadang-kadang dia pemurah tapi tak kaya pula. Jadi dia nak membantu tapi tak ada apa. Tetapi Allah ada segala-galanya. Jadi kalau begitu, ketika kemelisitan ekonomi, ketika misal kata apa saja yang berlaku, kita usaha.
Ya, kita ubah mana yang patut kita ubah pada diri kita, pada segala-galanya. Tetapi jangan kita lupa untuk meminta direct kepada Allah. Itu penting. Kerana mungkin cubitan kasih daripada ini untuk mengingatkan kita kepada kekasih utama kita, iaitu Allah. Ya. Yang kedua, streskah kita kalau kita meyakini bahawa Tuhan yang Maha Penyayang akan mengampuni semua kesalahan yang kita lakukan. Kadang-kadang orang yang stres ni, Ustaz Irwan ni, orang yang gelisah ni, dia tidak memaafkan diri dia. Dia tidak memaafkan diri dia. Seperti mana kita dituntut untuk memaafkan orang lain, kita dituntut untuk memaafkan diri kita. Malahkan lebih lagi. Jadi orang kadang-kadang dia kata, aku ni tak guna, aku ni macam... Dia menghina diri dia. Rasa rendah diri tak apa. Jangan kita menghina diri kita. Waktu itu, streskah kita kalau kita merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa, dan bukan saja Maha Perkasa, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemaaf. Jadi kita tidak akan stres. Walaupun dosa kita sebanyak gunung, tetapi pengampunan Allah lebih tinggi daripada itu. Kita kena fikirkan begitu. Jadi ini menunjukkan, ini membuktikan nanti bila kita ada keyakinan ada tempat Allah bergantung, waktu itu kita tidak akan gelisah. Sama ada dalam taat kita bersama Allah, dalam maksiat pun kita kembali taubat untuk bersama dengan Allah. Dan insya-Allah tidak ada gelisah orang yang bersama dengan Allah. Itu yang saya ingin tekankan. Alhamdulillah. Baik, kita juga untuk teruskan lagi dengan pertanyaan daripada pendengar. Ni melalui SMS daripada Azmi Abdullah, katanya, Ustaz, mohon panduan dari Ustaz bagaimana untuk mengatasi masalah sering mengulangi kesalahan selepas bertekad untuk bertaubat. Pertamanya, apabila kita melakukan kesalahan, kita anggap kita sudah masuk ke dalam lubang. Dan di sana ada hadis yang mengingatkan, mafhumnya, minta maaf saya tak hafal. Orang mukmin itu tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Maksudnya sekali je dia terjatuh, kemudian dia belajar, dia mengambil iktibar, dia melihat yang tersirat, apa sebenarnya pengajaran apabila dia jatuh. Dia tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Kalau dia terjatuh pun dalam lubang yang lain. Jadi begitu juga kita anggap dosa tu macam tadilah jurang juga. Kalau kita jatuh pada jurang yang sama berkali-kali, tentu ada yang kita perlu lakukan. Sebab tu dalam kaedah motivasi dia kata apa, dalam training lah kalau selalu kita dengar, kalau kita berfikir dengan cara yang sama, kita buat dengan cara yang sama, kita akan dapat hasil yang sama. Jadi kita tak boleh. Kita kena ubah cara kita berfikir. Kita ubah cara kita bertindak. Barulah kita dapat hasil yang berbeza. Jadi apabila kita terlibat dengan satu dosa, cuba kita bijak ketika kita menghadapi dosa. Kita telah berdosa. Apa perkara-perkara yang boleh selalunya mendorong ke arah dosa itu? Imma dia tempat, ataupun wa imma dia keadaan, wa imma dia kawan-kawan, wa imma dia bahan bacaan, wa imma dia misal kata alat tontonan dan sebagainya. Jadi kita dah tahu kalau kita duduk dengan member ni selalunya buat dosa. Kita dah faham dah. Selalunya kalau kita duduk dalam keadaan macam ni, kita akan terjebak dosa. Jadi kita elakkan precaution, perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada dosa. Itu yang satu kebijaksanaan. Jadi kita tak boleh kita tempah juga jalan yang sama, akhirnya kita menyesal dan akhirnya kita mengulangi juga dosa yang sama. Jadi itu yang kita kena belajar, itu satu. Yang kedua, kita tak boleh putus asa, Ustaz Irwan. Walaupun kita jatuh berkali-kali, walaupun dalam lubang yang sama, berdosa berkali-kali dosa yang sama, tetapi kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Syaitan ni pandai, syaitan adalah musuh yang bijak. Musuh yang kreatif dan inovatif. Dia mula-mula dia ajak manusia berdosa. Kemudian dia dorong manusia, dia bisikkan supaya manusia berdosa. Okey, bila manusia berdosa, dia ajak lagi berdosa berkali-kali. Kemudian dia pergi ke tahap yang kedua, iaitu dia ajak supaya manusia yang berdosa tadi putus asa dengan pengampunan daripada Allah. Subhanallah, dosa itu kecil dibandingkan putus asa daripada rahmat Allah untuk mengampunkan dosa kita. Ini kena pegang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Quran, tidak ada orang yang berputus asa melainkan orang kafir saja. Jadi kita orang fasik, orang berdosa, kita tak boleh putus asa. Banyak mana dosa kita kembali kepada Allah walaupun berkali-kali. Mudah-mudahan, kata Imam Ghazali, ketika kita mati, kita dalam taubat atas dosa itu. Walaupun dah berkali-kali kita buat dosa, kemudian buat lagi taubat, buat taubat. Mudah-mudahan kita mati dalam
taubat, bukan masa buat. Saya. Ataupun waktu masa buat tu dalam hasrat untuk taubat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita Allah ampunkan. Jadi jangan sekali-kali berputus asa dengan dosa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Alhamdulillah. Juga respon daripada Indah Ziana, bersama mendidik jiwa ke arah kebaikan walaupun terasa berat untuk beristiqamah melakukan sifat mahmudah, akan terasa kemanisan iman jika hati sentiasa mengingati Allah. Betul Ustaz ya? Betul, insya-Allah. Begitulah. Alhamdulillah. Jadi kita juga bersama dalam pertemuan kita pada kali ini untuk rancangan Islam itu Indah bersama Ustaz Fahrul Mak Joy membawakan tajuk yang telah pun kita kongsikan bersama anda. Bersama Allah, tidak gelisah mungkin di penghujung siaran pertemuan kita pada kali ini Ustaz, ada kesimpulan dan juga antara kata-kata yang terbaik yang boleh kita sama-sama kongsikan lagi di penghujung siaran kita Ustaz. Ya, seperti saya kata awal tadi, bahawa insya-Allah orang yang dapat ketenangan dalam hidup ini iaitu orang yang tidak gelisah, ialah orang yang bijaksana. Orang yang apabila mendapat ilmu, ya, dia akan gunakan ilmu itu. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita tadi, takdir daripada Allah kita tidak dapat ubah. Kita tidak ubah takdir, ya. Tetapi apa yang kita boleh ubah, apa yang kita boleh usahakan ialah tadbir. Tadbir daripada kita, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita tenang, tidak gelisah, mari kita tadbir hidup kita selaras dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita berjaya, kita syukur. Takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu yang berlawanan dengan diri kita, tadbir hati kita supaya bersangka baik, supaya sabar dan berusaha lagi untuk mendapat yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi kita, itu penting. Dan kasih sayang daripada Allah ini tidak luput ketika dia menguji kita. Walaupun dia uji kita dengan kepahitan, walaupun dia uji kita dengan kesakitan, tetapi dia menguji dengan kasih sayang. Jadi kalau kesakitan, kepahitan atau apa saja, syaratnya kita kembali kepada Allah. Bila kita kembali kepada Allah, insya-Allah racun akan menjadi penawar, ya, sakit akan kepedihan akan menjadi ubat. Insya-Allah. Saya tekankan sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat pengajaran kita pada pagi ini tidak resah, ataupun bersama Allah tidak akan resah, insya-Allah.